Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Perlis. Kita lihat soalan kita yang pertama. Saja 1 menunjukkan pintu utama STEMAC Studio PQRS berperimeter 560 cm yang dicat putih dan bercorak. Cari luas dalam cm persegi kawasan bercat putih. Jadi kita lihat kawasan bercat putih dia berbentuk segitiga. Jadi kita kena dapatkan nilai X cm ini. Jadi untuk mendapatkan nilai X cm ini kita akan gunakan perimeter yang diberi kepada kita iaitu 560 cm. Jadi kita akan tambah 20 tambah X, ke sini akan jadi panjangnya adalah 20 tambah X. Begitu juga yang berada di bawah ini. Kemudian di sebelah kiri, panjangnya adalah 120 tambah X. Jadi kita akan tambahkan ke empat sisi ini. Kita akan ambil 120 tambah X. Ini kita darab dengan 2, kiri dan kanan. Kemudian atas dan bawah, 20 tambah X. Dan kita akan samakan dengan 560. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator, kita tekan 2, kemudian kurungan 120 tambah dengan X tutup kurungan, kemudian kita tambah 2 buka kurungan 20 tambah X ditutup kurungan, kemudian kita tekan alpha calculate untuk dapat sama dengan, kemudian 560. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan, dan kita akan dapat nilai X di sini sama dengan 70. Kemudian kita akan ganti kat sini X70, jadi kita boleh dapatkan nilai kawasan yang bercat putih tersebut. Itu kita akan ambil 1/2 darab dengan 70 dan darabkan dengan 120. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 4200. Kemudian dari segi agihan markah, kita mendapatkan nilai X 1 markah, kita gunakan rumus segitiga 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Raja 2 di ruang jawapan menunjukkan 6 aras pertama bagi segitiga Pascal. Soalan A, nyatakan nilai X. Okey, kita lihat ini adalah segitiga Pascal. Bagaimanakah segitiga Pascal ini berfungsi? Untuk mendapatkan nilai yang berada di tengah-tengah segitiga ini, kita akan tambah nombor yang bersebelahan dengan dia. Contoh di sini, untuk X ini kita akan tambah 1 dan 1 di atas, kita akan dapat X. Jadi X kita adalah 2. Kemudian untuk soalan B, lengkapkan segitiga Pascal di ruang jawapan bagi baris ke-6. Okay, ini baris pertama, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi untuk selesaikan baris yang ke-6, kita kena selesaikan baris yang berada di atasnya terlebih dahulu lah. Okay. Jadi kita terus tengok baris yang ke-4 ini. Okay, sini kita ada 1. Kemudian X adalah 2. Jadi 1 tambah 2 terdapat 3 di sini. Kemudian nombor yang di sebelah kiri, 1 tambah 2 terdapat 3 juga di sini. Seterusnya untuk baris yang ke-6. Untuk dapatkan nilai dalam kotak ni, kita ambil 3 tambah 1 dapat 4. Kemudian di tengah-tengah, 3 tambah 3 dapat 6. Kemudian di sebelah kiri sekali, 1 tambah 3 terdapat 4. Kemudian untuk baris yang ke-6 pula, 1 tambah 4 di sini dapat 5. 6 tambah 4 terdapat 10. Kemudian 4 tambah 6 dapat 10. 4 tambah 1 terdapat 5. Jadi jawapan kita untuk soalan 2B. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Dan untuk soalan B, kita lengkapkan baris ke-6 segitiga Pascal ini, kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Encik David bekerja sebagai seorang kerani yang pendapatan bulanannya RM4,500. Yang satu menunjukkan pelan keuangan Encik David. Hitung nilai S dan T. Kita lihat apa itu S. S di sini merupakan jumlah pendapatan bulanan. Jadi untuk mendapatkan jumlah pendapatan bulanan di sini, kita akan ambil perbelanjaan tetap, kita tambah dengan perbelanjaan tidak tetap, dan kita tambah dengan lebihan pendapatan bagi bulan tersebut. Jadi kita akan ambil untuk dapatkan S 2,450
tambah 1,750 dan tambah dengan 500. Dan kita akan dapat RM4,700. Seterusnya untuk T. Kita lihat di sini T. T merupakan pendapatan pasif. Jadi pendapatan pasif, cara nak dapat dia, kita akan ambil jumlah keseluruhan pendapatan yang kita dapat tadi, iaitu S tadi tu, kita tolakkan dengan pendapatan aktif. Jadi 4,700 tolak dengan 4,500, kita akan dapat RM200. Seterusnya dari segi agihan markah, untuk dapatkan nilai S, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Untuk dapatkan nilai T, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Pada 1 Januari 2020, Puan Azian telah melabur di Bursa Malaysia dengan membeli saham HBR Corp sebanyak 5,000 unit yang bernilai RM1.80 seunit. Di tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020, HRB Corp membayar dividen sebanyak 7% pada 1 Januari 2021. Puan Azian menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM2 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan Puan Azian. Yang pertama sekali, kita kena dapatkan berapakah pulangan yang dia dapat. Saham yang dibeli iaitu 5,000 unit, di mana setiap satu berharga RM1.80. Jadi kita ambil 5,000 darab dengan RM1.80, kemudian kita darab dengan 7%, iaitu jumlah dividen di sini. Kemudian kita tambah dengan keuntungan hasil jualan. Sebenarnya dia menjual setiap unit itu berharga RM2. Dia beli RM1.80. Jadi dia untung 20 sen bagi setiap unit. Jadi kita ambil 5,000 unit darabkan dengan 20 sen di sini. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah kos yang dia gunakan untuk membeli saham tersebut. Jadi modal je lah. Jadi modal di sini adalah 5,000 unit didarabkan dengan RM1.80. Okey. Ini adalah langkah pengiraan kita. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan pastikan kita akan nyatakan jawapan kita dalam bentuk peratus. Kita darab dengan 100%. Dan tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 18.11. Kemudian dari segi agihan markah, langkah pengiraan yang kita tunjuk ini dengan lengkap, kita akan dapat 2 markah. Jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Kedai HH menjual bola sepak dan bola rugby seperti Rajah 3. Okay, pemilik kedai memperoleh untung sebanyak RM440 pada hari Isnin dengan menjual 16 biji bola sepak dan 8 biji bola rugby. Pada hari Rabu, keuntungannya separuh daripada keuntungan hari Isnin setelah dia menjual 5 biji bola sepak dan 8 biji bola rugby. Soalan A, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung keuntungan dalam ringgit Malaysia bagi setiap bola yang dijual. Jadi untuk ini, kita akan wakilkan bola sepak dengan X dan bola rugby dengan Y. Kita lihat untuk hari yang pertama, itu hari Isnin, dia jual 16X dan juga 8Y, untung 440. Jadi kita akan tulis 16X tambah 8Y sama dengan 440. Kemudian pada hari Rabu pula, dia menjual 5X dan juga 8Y. Jadi kita tulis 5X tambah 8Y dan keuntungannya adalah separuh. Jadi 440 terbahagian 2 terdapat 220. Kemudian kita akan tukar persamaan linear ini kepada bentuk matriks. Tulis 16, 8, 5, 8. Didarabkan dengan XY sama dengan 440 dan 220. Kemudian untuk mendapatkan X dan Y, kita akan songsangkan matrik kita. Itu 1 per A darab D tolak B darab C. Ini adalah nilai A, B, C dan juga D. Jadi kita ambil 16 darab dengan 8 tolak dengan 8 darab 5. Kemudian A dengan D bertukar tempat. Jadi 8 berada di atas, 16 berada di bawah. Kemudian untuk B kita akan tukar tanda. Kalau asalnya positif, dia akan jadi negatif 8. Dan C juga kita akan tukar tanda. Daripada positif 5, dia jadi negatif 5 di sini. Kemudian kita darab dengan 440 dan juga 220. Kemudian sampai ke tahap ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil
1 untuk simultaneous equation dan unknown kita tekan 2. Kemudian kita akan masukkan nilai untuk persamaan pertama kita, iaitu nilai pertama adalah 16 sama dengan 8 sama dengan 440 sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua, 5 sama dengan 8 sama dengan dan 220 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita akan dapat 20 untuk X. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat 15. Seterusnya untuk soalan B. Hitung harga kos dalam ringgit Malaysia bagi setiap bola rugby. Jadi kata kunci di sini adalah harga kos. Yang kita dapat tadi adalah nilai keuntungan. Jadi kita lihat balik bola rugby dijual di sini adalah 69. Jadi untuk dapatkan harga kos, kita akan ambil harga jual 69 tolak dengan 15. Dan kita akan dapat jawapannya adalah RM54. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan ini. Untuk soalan A, kita dapatkan persamaan serentak, kita dapat 1 markah. Tukar pada bentuk matriks 1 markah, kita gunakan matriks songsang 1 markah dan jawapan akhir masing-masing 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Raja 4 menunjukkan 2 batang kayu lurus yang disandar pada dinding PR. Kedua kayu itu adalah selari antara satu sama lain. Diberi persamaan garis lurus bagi NQ adalah 3Y sama dengan negatif 2X tambah 18 dan nisbah PN nisbah NM ialah 3 nisbah 2. Lihat soalan A, cari persamaan garis bagi kayu RM. RM di sini kita kena dapatkan persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi kita kena dapatkan nilai M dan dapatkan pula nilai C. Kita lihat pada rajah kita, diberi kepada kita NQ iaitu 3Y sama dengan negatif 2X tambah 18. Jadi di sini kita akan bahagikan semua sebutan ini dengan 3. Disebabkan perkali Y adalah 3. Kita nak dapatkan perkali Y adalah 1. Jadi kita bagi 3 keseluruhannya, tiap-tiap sebutan. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 2/3X tambah 6. Jadi merupakan persamaan garis lurus bagi kayu NQ. Jadi di sini nilai C-nya adalah 6, kat sini 6. Kemudian kecerunannya adalah 2/3, negatif 2/3. Jadi untuk kita dah dapat nilai kecerunan bagi garis RM itu sama, iaitu negatif 2/3. Dan seterusnya kita kena dapatkan pula pintasan paksi Y, iaitu kedudukan R di sini. Okay. Untuk mendapatkan nilai R itu, kita lihat diberi kepada kita nisbah jarak. Itu nisbah jarak PN dan juga NM adalah 3 nisbah 2. Di sini 3 dan di sini 2. Jadi kita kena dapatkan dulu panjang PN ini. Untuk mendapatkan panjang PN ini, kita boleh menggunakan kecerunan tadi. Jadi kecerunan itu adalah M sama dengan negatif 2/3. Kecerunan ini merupakan nisbah tegak per dengan nisbah ufuk. Dan di sini tegaknya adalah 6. Jadi ufuknya adalah X, kita letak di sini. Jadi kita ada buat bentuk nisbah macam ni. Jadi kita dapat nilai X sama dengan 9. Jadi panjang PN di sini adalah 9. Kemudian nisbahnya adalah 3 nisbah 2. Kalau PN 9, manakala NM akan jadi 6 di sini. Jadi di sini kita dapat panjang keseluruhan bagi tapak untuk garis RM di sini, iaitu 9 tambah 6 kita dapat 15. Jadi kalau kita boleh lukis balik di sini ada 15. Kemudian di sini kita nyatakan sebagai X. Dan di mana dia punya kecurunannya adalah 2/3 sama dengan X/15. Jadi X di sini kita akan ambil 2 didarabkan dengan 5. Jadi kita dapat X sama dengan 10. Jadi tinggi dia adalah 10, bermaksud di R ini dia pintas pada paksi Y sama dengan 10. Jadi kita boleh tulis persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 2/3X tambah 10. Seterusnya soalan B, jarak PM. Dan jarak PM kita dah dapat tadi, iaitu panjang PN 9 dan panjang NM adalah 6. Jadi jawapan kita untuk soalan B adalah 15. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, kita dapatkan
nilai kecerunan di sini, kita kira tadi, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan nilai C. Kemudian kita dapatkan nilai C di sini iaitu 10 tadi. Kita dapat 1 lagi markah. Kemudian jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita dapatkan nilai jarak PM, kita akan dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 7. Jadual 2 menunjukkan pengkadaran premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semana Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadual 3 menunjukkan rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Lihat Puan Alicia tinggal di Kota Baru, ingin memperbaharui lesen insurans kereta dengan nilai muka RM80,000. Kapasiti enjin ialah 2000cc dan nilai diskaun tanpa tuntutan NCD ialah 30%. Itu premium kasar yang dibayar Puan Alicia jika dia ingin membeli polisi insurans komprehensif. Kita kena lihat pada nilai mukanya. Nilai muka di sini adalah RM80,000. Jadi kita akan pecah kepada 2. RM80,000. Kita ambil nilai untuk RM1,000 yang pertama. Kemudian bakinya RM79,000. Untuk mendapatkan nilai bagi RM1,000 yang pertama, kita akan lihat pada jadual. Sisinya tidak lebih daripada 2,200 kita ambil di sini. Kemudian berada di Semenanjung Malaysia. Ini nilainya 339.10 sen. Kemudian untuk baki kita lihat di sini pada jadual 3. Untuk Semenanjung Malaysia tambah RM26 bagi setiap 1,000. Jadi bermaksud kalau 1,000 kena bayar 26. Kalau 2,000 kena bayar 26 darab dengan 2. Terdapat RM52. Jadi kat sini ada lebihan RM79. Jadi kita ambil 79 darabkan dengan RM26 di sini. Dan kita akan dapat RM2,054. Kemudian kita tambah nilai 1,000 yang pertama dan baki. 2,054 tambah dengan 339.10 sen. Dan kita akan dapat RM2,393.10 sen. Kemudian di sini diberi kepada kita nilai NCD adalah 30%, iaitu diskaun sebanyak 30%. Jadi apabila diskaun sebanyak 30%, jadi kita perlu bayar hanya 70%. Jadi kita boleh ambil 70% daripada nilai yang perlu dibayar tadi, 2,393.10 sen. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya RM1,675.17 sen. Pada seterusnya terlihat pula dari segi agihan markah, kita dapatkan nilai untuk 1,000 yang pertama, kita akan dapat 1 markah. Dan seterusnya kita tambah nilai 1,000 yang pertama dan nilai baki, kemudian kita darabkan dengan 70%, ini kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 8. A. Tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi di bawah. Jika M tambah 7, M tolak 7 tak sama dengan 0, maka M kuasa 2 tak sama dengan 49. Jadi antijadian berada di depan, akibat berada di belakang, iaitu jika antijadian maka akibat. Jadi untuk jawapan antijadian adalah M tambah 7, M tolak 7 tak sama dengan 0. Manakala untuk akibat pula, M kuasa 2 tak sama dengan 49. Seterusnya untuk soalan B, 1 Roman, tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Premis 1. Jika R ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibahagi tepat dengan R. Kemudian untuk premis 2, kosong. Kemudian untuk kesimpulan, 2 bukan faktor bagi 6. Jadi kita kena pasti dulu apakah bentuk penghujahan ini sama ada bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3. Jadi kita lihat di sini, premis 1 adalah implikasi jika P maka Q. Kemudian terlihat kesimpulan, 2 bukan faktor bagi 6. Jadi dia ambil nilai P. Kemudian ada perkataan bukan, dia menafikan P. Jadi untuk premis 2 kita kena nafikan Q. Jadi di sini yang merupakan hujah bentuk 3. Jadi jawapan kita untuk premis 2 kita akan nyatakan perkara Q dengan kita menafikannya. Jadi di sini kita boleh tulis 6 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Kita gantikan R itu dengan 2 disebabkan
pada bahagian kesimpulan, dia tak nyatakan R, tapi dia menyatakan 2. Seterusnya soalan 2 Roman, tentukan sama ada hujah di atas adalah sah dan munasabah. Untuk menentukan sama ada hujah itu sah ataupun tidak, dia perlu mengikut bentuk ketiga-tiga bentuk penghujahan. Bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3. Jadi tadi kita dah kata bahawa penghujahan ini adalah penghujahan bentuk 3. Jadi hujah ini merupakan hujah yang sah. Seterusnya kita lihat dari segi munasabah, apabila kesemua penyertaan ini adalah benar. Dan kita lihat kesimpulan, 2 bukan faktor bagi 6 itu merupakan palsu. Jadi hujah ini sah tetapi tidak munasabah. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah. Untuk soalan A, antijadian 1 markah dan akibat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, 1 Roman, ternyatakan premis 2 1 markah. Kemudian ternyatakan hujah ini sah 1 markah dan tidak munasabah 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 9. Kelab alam sekitar SMK Bakung akan mengadakan rombongan ke Kota Baru. Kebarangkalian Puteri dan Nur menyertai rombongan tersebut adalah 4/7 dan 9/14 masing-masing. Soalan A. Lengkapkan beraja pokok di ruang jawapan dengan mengisi tempat kosong yang disediakan. Kita lihat di sini untuk Puteri 4/7 dia pergi rombongan dan tak pergi rombongan, kita akan tolak. Jadi 7 tolak 4 terdapat 3/7. Kemudian untuk Nur pula, kebarangkalian dia pergi 9, jadi kebarangkalian dia tidak pergi iaitu 14 tolak dengan 9, kita dapat 5/14. Begitu juga yang berada di bawah ni, sama juga 5/14. Kemudian kita lihat kesudahan. Kesudahan yang pertama adalah P dengan N. Kemudian kesudahan yang kedua P dengan N prime. Jadi P N prime. Kemudian kesudahan yang ketiga P prime dan juga N. Ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya untuk soalan B. Hitung kebarangkalian bahawa hanya seorang daripada mereka yang menyertai rombongan tersebut. Jadi salah seorang saja yang menyertai rombongan tersebut. Jadi apakah kombinasi yang kita akan ambil di sini? Dan masa ini kita lihat untuk kesudahan kita yang kedua ini, P N prime bermaksud Putera pergi, Nur tak pergi. Jadi kita ambil yang ni. Kemudian satu lagi kita ambil P prime dan juga N, iaitu Putera tak pergi tapi Nurul pergi. Jadi kita ambil nilainya di sini 4/7 darab dengan 5/14 tambah dengan 3/7 darab dengan 9/14. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 47/98. Seterusnya dari segi agihan markah untuk soalan A, kita mengisi ruang kosong dengan semua nilai yang betul, kita akan dapat 2 markah. Dan seterusnya soalan B, kita akan dapat lagi 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang terakhir, itu soalan bernombor 10. Sepenuh bulan kemerdekaan, kelab rukun negara sekolah telah menggantung bendera merentangi antara 2 blok bangunan sekolah. Bendera tersebut diikat pada titik C di tingkat 2 bangunan ke titik E di tingkat 3 bangunan. Majlis 5 menunjukkan keadaan tersebut. Diberi jarak antara blok bangunan ialah 20 meter dan tinggi setiap tingkat ialah 5 meter. Berdasarkan maklumat berikut, soalan A, cari panjang tali bendera dari C ke E. Jadi kita akan dapatkan panjang CE di sini. Kita boleh membentuk segitiga di sini. Kemudian jarak antara 2 blok adalah 20 meter. Kemudian satu tingkat tingginya 5 meter. Sini ada 2 tingkat bersama dengan 10. Jadi di sini untuk dapatkan CE, kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Ini kita akan ambil 20 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2. Kemudian kita puncakan. Dan kita akan dapat 22.36 meter. Seterusnya untuk soalan B, namakan sudut dongak titik E dari A, seterusnya hitung nilai sudut itu. Ini kita akan lihat pada rajah, dongakkan E dari A. Jadi kita berada di A, kita dongak ke E. Jadi kita akan nampak seperti ini, dapat seperti ini. Ini adalah sudut dongaknya. Di sini kita akan menggunakan segitiga ini, ABE di sini. Jadi panjang AB 20, kemudian B ke E dia merentas 3
tingkat, iaitu bersamaan dengan 15. Jadi kalau kita lukis balik bentuk segitiga yang terhasil tadi, sini 20, ini 15 dan sini sudutnya. Jadi kita kena dapatkan sudut ini, kita ada sisi yang bertentang per sisi bersebelahan. Jadi sebelum tu kita kena namakan sudutnya dulu. Okay, untuk menamakan sudut, kita akan ambil EAB ataupun BAE. Jadi jawapan kita sebelum itu adalah sudut EAB. Kemudian kita nak dapatkan pula bukaan sudut tersebut, kita ada sisi bertentang dan sisi bersebelahan. Jadi sini kita akan menggunakan tan. Tan sudut EAB sama dengan tentang per sebelah. Jadi untuk mendapatkan sudut EAB, kita akan tekan pada kalkulator saja. Kita akan tekan shift terlebih dahulu, kemudian kita tekan tan. Kemudian kita tekan 15 per 20. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat 36.87. Seterusnya dari segi agihan markah untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita namakan sudut yang terhasil 1 markah, yang terkira sudut, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk perbincangan bahagian B dan bahagian C pula.